Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita berkaitan puasa. Berkaitan bab puasa. Pada hari ini kita akan belajar pula tentang perkara-perkara sunat puasa. Perkara-perkara sunat ketika puasa. Yang pertama, bersahur. Bersahur. Kita makan pagi itu sebelum subuh. Itu namanya bersahur. Hukumnya sunat. Tidak bersahur pun tidak mengapa dan puasa kita sah. Yang kedua, melewatkan sahur. Kita lambat-lambatkan sahur. Dekat nak masuk waktu subuh tu, kita boleh lagi bersahur. Lewat-lewatkan. Tapi jangan sampai ataupun jangan sehingga kedengaran bunyi azan subuh. Maka bila dah kedengaran bunyi azan subuh, makanan yang ada dalam mulut kita tu perlu kita keluarkan. Bahkan wajib kita keluarkan. Jika tidak, ia akan membatalkan puasa kita. Perkara sunat yang lain, memperbanyak amalan sunat. Seperti bertadarus, bersedekah dan beriktikaf. Kita banyakkan amalan-amalan sunat. Itu amalan-amalan yang kita buat secara sukarela. Seperti bertadarus Al-Quran. Kita saling membaca Al-Quran dengan kawan-kawan kita. Bersedekah dan beriktikaf. Beriktikaf ni apa? Beriktikaf ni kita duduk di dalam masjid dengan niat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang seterusnya, sunat puasa ialah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka ataupun kita mempercepatkan berbuka. Setelah masuknya waktu maghrib, itu waktu berbuka, maka kita segerakan berbuka. Contohnya kita makan seulas tamar dan minum air. Kemudian kita nak sembahyang, kita sembahyang selepas makan dan minum tadi. Kemudian barulah kita, lepas sembahyang, barulah kita nak makan dengan lebih selesa. Kita boleh lepas pada itu. Itu maknanya menyegerakan kita berbuka dahulu. Sebelum kita sembahyang maghrib. Kemudian berdoa sebelum berbuka. Apa-apa doa. Doa. Contohnya doa kita doa sebelum makan. Itu juga dapat pahala sunat. Ataupun doa berbuka puasa pun kita campur dengan doa berbuka puasa juga dapat pahala sunat. Jika tidak pun, baca Bismillahirrahmanirrahim pun sudah memadai. Kemudian berbuka dengan tamar. Sama seperti Ustaz sebut tadi, menyegerakan berbuka. Kemudian kita pilih tamar. Tamar ni buah apa? Buah kurma. Kita berbuka dengan kurma. Itu dapat pahala sunat. Apa jenis kurma tidak menjadi masalah. Janji kurma dapat pahala sunat. Kemudian memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Itu juga salah satu amalan sunat bulan puasa. Kita beri makanan kepada orang lain. Sebagai contoh, seperti mana yang ibu kita selalu buat. Sediakan makanan, beri kepada jiran tetangga. Itu juga termasuk dalam memberi makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Itu amalan sunat ketika berpuasa. Di sini ada tersebut iktikaf. Apa itu iktikaf? Berada dalam masjid dengan niat untuk mendapat keredaan Allah. Dengan niat untuk mendapat keredaan Allah dengan melakukan amal-amal soleh lah. Amal-amal baik. Baik, ini amalan sunat tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 amalan sunat. Kemudian kita pergi ataupun kita masuk helaian yang seterusnya. Ini dalam bab apa pula ni? Ini dalam bab perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Tadi perkara sunat. Sekarang kita akan cerita pula tentang perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama kita ambil ini yang pertama. Pengsan dan mabuk sepanjang hari. Gila walau sekejap. Perkara ini bila berlaku, ia menyebabkan batalnya puasa kita. Pengsan dan mabuk sepanjang hari. Gila walaupun sekejap, batal puasa.
Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Sengaja kita muntahkan diri kita, maka perkara tersebut menyebabkan batalnya puasa. Sebagai contoh, kita masukkan jari kita ke dalam mulut. Kita jolok kita punya jari sampai ke kerongkong hingga menyebabkan kita muntah. Maka muntah tadi, muntah dengan dikira sebagai muntah yang dengan sengaja dan membatalkan puasa. Jika tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Sebagai contoh, kita terlihat perkara-perkara ataupun sesuatu yang menyebabkan kita rasa mual. Kita lihat najis, kita lihat sesuatu benda yang menyebabkan kita rasa mual dan termuntah. Maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini dengan sengaja kita mengeluarkan air mani kita. Tak kira lelaki ataupun perempuan, air yang keluar dari kemaluan kita dengan sengaja, maka itu batal. Air yang keluar dari kemaluan tersebut, air yang saya sebut sini air mani, bukannya air kencing. Air kencing tidak membatalkan puasa. Air mani ni air yang keluar selepas kita gerakkan syahwat kita. Syahwat kita tergerak, maka dia akan menyebabkan, penghujungnya akan menyebabkan keluarnya air mani tersebut. Air tersebut warnanya seperti putih telur tu. Kalau kita masak telur tu, telur rebus, yang cair sikit tu, telur 3 suku tu, warna dia seakan-akan warna begitu. Warna putih. Warna putih, bukan warna jernih, warna keputih-putih begitu ya. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka. Sama ada makan, minum dan sebagainya. Memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka. Rongga terbuka apa dia? Contohnya mulut, lubang hidung, lubang telinga, kubul, dubur ataupun kemaluan depan kita ataupun kemaluan belakang kita. Itu ruang-ruang yang terbuka. Sebut rongga-rongga yang terbuka. Kita masukkan sesuatu ke dalamnya. Sebagai contoh saya kata tadi, kita masukkan jari ke dalam mulut kita sampai melepasi kerongkong ni. Kerongkong kita yang dekat leher ni. Maka itu menyebabkan batalnya puasa kerana kita telah memasukkan sesuatu melalui rongga. Tu. Ataupun kita masukkan jari kita ini ke dalam lubang hidung, sehingga ke pangkal hidung itu, dalam lah, bukan di luar pinggir hidung tu, dalam. Maka perkara tersebut boleh menyebabkan batalnya puasa kita. Begitu je kita masukkan sesuatu dalam telinga, rongga telinga kita. Contoh, kita ambil putik kapas, kita cuci telinga kita sehingga dalam, maka perkara tersebut menyebabkan batalnya puasa. Kemudian yang kelima, perkara yang membatalkan puasa, disebut sini berjima pada siang hari. Berjima ini apa dia? Melakukan hubungan seks ataupun melakukan hubungan jenis antara lelaki dengan perempuan. Sama ada suami isteri ataupun bukan suami isteri, perkara tersebut membatalkan puasa. Kalau antara suami isteri, batal puasa. Kalau bukan dengan suami isteri, batal puasa, dan dia ada satu lagi hukum haram. Kenapa? Kerana berzina. Elakkan perkara tersebut. Yang keenam, murtad. Yang keenam, murtad. Murtad ni apa dia? Keluar dari agama Islam dengan sengaja. Murtad ni keluar dari agama Islam. Kita keluar daripada agama Islam, maka batal lah puasa. Kenapa batal? Sebab kita dah pilih agama lain, bukan agama Islam. Wajib puasa ni ke atas orang yang beragama Islam sahaja. Murtad ni keluar dari agama Islam. Yang ketujuh, haid, nifas dan wiladah. Ini hanya pada perempuan. Haid, keluar darah haid,
keluarnya darah nifas, keluarnya darah wiladah. Haid ni tiap-tiap bulan sebagai contohnya, bagi setiap perempuan yang normal, subur ataupun sihat, akan keluarnya darah haid. Maka bila keluarnya darah haid, batal puasa. Nifas dan wiladah ni bersangkut paut dengan perempuan yang melahirkan bayi, melahirkan anak, maka adanya keluar darah nifas dan adanya darah wiladah. Maka apabila terjadinya perkara tersebut atau keluarnya darah-darah tersebut, perkara itu menyebabkan batalnya puasa. Perlu diganti pada hari yang lain. Baik, ini ada 7 perkara yang membatalkan puasa. Sekarang, apa yang Ustaz nak kamu buat? Pertama, sebutkan 5 amalan sunat puasa yang atas tadi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 amalan sunat. Maka kamu pilih 5 sahaja yang pendek-pendek, yang mudah kamu ingat. Sebab Ustaz nak kamu hafal nanti. Pilih yang pendek-pendek, yang mudah kamu ingat. Tulis dalam buku tulis ulum ya. Kemudian senaraikan 5 juga perkara yang membatalkan puasa. Yang kita sebut tadi ada 7. Kamu pilih je yang pendek-pendek ni. Contohnya murtad ni pendek. Mengeluarkan air mani dengan sengaja pendek. Muntah dengan sengaja. Itu yang pendek. Ambil yang pendek-pendek. Kenapa? Ustaz nak kamu hafal. Dah salin pada dalam buku tulis 5 amalan sunat dan 5 perkara yang membatalkan puasa. 5 amalan sunat puasa dan 5 perkara yang membatalkan puasa. Dah salin, kamu hafal. Hafal ya. Ustaz nak kamu hafaz. Hafaz kesemuanya. Hafaz kesemuanya ya. 5 yang sunat dan 5 perkara yang batal, yang menyebabkan batal puasa. Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.